Contohnya, katakanlah tuan-tuan dengan RM10 yang pewakaf itu wakafkan, dia akan dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wakaf. Saya ingat masjid kita akan buat kaedah begitu. Dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wang wakaf dan kemudiannya digunakan untuk pembinaan masjid kita. Jadi selagi masjid itu ada, selagi itulah mengalir di pahala kita. Jadi itu yang membezakan wakaf dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمتك. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan jadikan kami syukur sentiasa nikmat-nikmat. Terima kasih Yang Mulia Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Timbalan Pengurusi Barisan Ahli Jabatan Kuasa dan para pegawai Masjid Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah, sempurna dengan kempen Jom Berinfak bagi wakaf dana pembinaan Masjid Baru Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras. Kita pada malam ini mengadakan satu siri syarahan. Moga-moga daripada syarahan ini menambahkan lagi gairah kita untuk menyumbang. Dan insya-Allah masjid yang akan dibina ini boleh memuatkan 1,500 jemaah. Maka lebih meriah lagi lah program-program keagamaan di Taman Bukit Ceras ini. Dan anggaran kos kurang lebih 12 juta. Dan kalau dana mencukupi dalam tempoh 3 tahun kita boleh siap. Jadi moga-moga adalah yang akan menambahkan lagi sumbangan pada malam. Masjid Al-Mubarakah Taman Bukit Ceras, atau dalam kurungan MAMU. Saya pun tak tahu kenapa dipanggil MAMU. Saya minggu lepas rombongan dari Jabatan Agama Pahang pergi melawat Jabatan Agama Pulau Pinang. Kita menengok masjid-masjid di Pulau Pinang. Kita tahu masjid Pulau Pinang ni banyak masjid pelancongan. Jadi kita tengok macam mana Mostur punya modul, apa yang dia buat, start daripada pelancong masuk, bawa ke mana, apa dia punya briefing dia macam mana. Jadi ada sesi soal jawab tu, ada Al-Fadhil Ustaz Khairul Aman bin Bistaman, dia orang Penang lah, bahagian pendidikan. Sebut MAMU ni, saya teringat. Dia tanya, okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak berkaitan pasal hijau, tak apa. Saya pun angkat tangan. Ustaz nak tanya apa beza MAMU dengan Mama? Kita tahu apa beza MAMU dengan Mama. Mami kita tahu, Mama kita tahu. MAMU siapa? Ini bukan saya yang beri jawapan. Yang bagi jawapan ni Al-Fadhil Ustaz Khairul Aman Bistaman. Dia MAMU. Dia kata, rakyat ni dia kata, MAMU ni Ustaz, dia MAMU bila pandang tak jemu. Mama ni satu katil daging, 2 katil lemak. Ini sangat daripada dia, bukan saya. Bukan saya. Jadi bang kalimat kepada itu lebih besar lagi lah agaknya. Maklumlah saja, Penang kan surga makanan, nasi kandar, sur, luar biasa sekali. Tapi sini MAMU pandang tak jemu. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk tentang fadilat berwakaf. Pada peringkat awal saya menerima tajuk ini, saya membayangkan seriusnya masjid ini. Sebab tajuk wakaf ni sangat serius.
Bila kita semak, oh dia nak buat masjid, jadi tidaklah seberat yang disangka. Sebab bila cerita tentang wakaf, ini satu instrumen kewangan yang sangat besar, yang jarang diangkat ke permukaan untuk dipahami oleh orang awam. Inilah dia kelebihan Islam. Islam ni dia bukan agama yang hanya membincangkan aspek spiritual semata-mata. Islam tidak hanya kehidupannya antara dinding masjid, hanya kehidupannya Mekah, Madinah, Kuala Lumpur, Mekah, Madinah, Kuala Lumpur. Tidak. Islam ini juga mendidik umatnya supaya menjalani kehidupan di dunia dengan cara kehidupan yang terbaik. Semua terbaik, dari segi kerjaya, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi ekonomi dan pelbagai lagi. Maka termasuklah juga dalam mengurus kewangan. Islam tidak ketinggalan mengajar umatnya bagaimana nak merancang pengurusan harta dan juga mengurus kewangan. Begitu cantik sekali. Sebab itu secara umumnya perancangan pengurusan harta di dalam Islam ini ulama bahagikan pada dua. Pertama, perancangan harta semasa hidup. Yang kedua, pembahagian harta selepas kematian si pemilik harta. Dan dia punya huraian itu begitu terperinci sekali. Kalau perancangan harta semasa hidup, masa kita masih bernyawa ni, ya ini dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Ini masa kita masih bernyawa. Tapi bila kita dah mati, dia ada pula pembahagian harta selepas kematian. Dan pembahagian harta selepas kematian ini tertakluk pula pada satu lagi kaedah dipanggil hukum faraid. Tapi sekarang ni orang dah tak ramai maklum atau faham tentang hukum faraid. Apatah lagi bila tak faham, dia akan jadi faraid, jadi afraid, jadi takut pula dengan faraid itu. Lalu dia buatlah macam-macam alasan supaya orang tak dapatlah faraid. Kalau kita tengok secara terperinci, Islam ini dia mengajar kita bagaimana untuk nak wealth creation, bagaimana nak menghasilkan harta. Dia ajar, tonton cek dalam Quran. Basic ayatnya surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam, habis saja semayang, keluar cari harta. Sekiranya kamu, kata Allah, dah habis melirikan semayang, bertebaranlah kamu mencari rezeki di bumi ini. Jangan hanya pasrah kepada qada dan qadar. Jangan jadi bangsa menganggur, hanya mengharapkan keajaiban. Tidak. Disuruh fantashiru fil ard. Keluar cari. Itu ayat paling asas. Kedua, Islam mengajar pula wealth accumulation, ataupun bagaimana nak mengumpul harta dan mengembangkan harta itu pun ada. Sebab dalam Islam adalah tidak wajar harta yang kita dapat itu kita simpan begitu saja tanpa kita nak mengembangkannya. Dan pengembangan harta itu boleh dilakukan menerusi simpanan ataupun pelaburan di institusi kewangan. Dan itu ada garis panduannya dalam Quran. Sebab itulah Islam menggalakkan umatnya untuk membuat simpanan dan melaburkannya untuk nak mengembangkan harta, sebagaimana yang disebut dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Allah Ta'ala menggambarkan Yusuf ketika ditanya bagaimana nak uruskan pertanian. Kata dia, kamu tanamlah bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, jangan usik langsung. Kemudian apa yang kamu ketam jangan semua, tinggalkan pada tangkai kecuali sedikit. Illa qalilan mimma ta'kulun. Ambil cukup kamu untuk makan saja. Kalau Nabi Yusuf terangkan lagi kemudian setelah datang dalam tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar, kamu pun habiskan makanan yang kamu sediakan itu, kecuali sedikit yang kamu simpan untuk dijadikan benih pula. Itu begitu terperinci di dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Baik itu, Islam adalah agama yang mengajar kita supaya hidup menabung. Itu menabung. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa ke Surabaya. Dari kecil rajin menabung, nanti besar adik-adik jadi kaya-kaya. Ramai orang jadi kaya hari ini kerana dia menabung daripada kecil. Bolehlah dia beli harta yang banyak kerana dia menabung daripada sekolah lagi dia menabung. Ada. Bila kita tanya macam ni, you boleh kaya? Saya menabung. Oh, okey. Menabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran mengajar kita bagaimana nak wealth protection.
perlindungan harta. Sebagai jaminan hidup kita di dunia ini, selain daripada simpanan dan juga harta yang mencukupi, kita juga diajar oleh agama supaya menjaga harta kita daripada musibah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebab itu dalam rangkaian hadis-hadis banyak disebutkan orang yang mati kerana mempertahankan maruah mati syahid. Orang yang mati mempertahankan maruah keluarga mati syahid. Orang yang mati mempertahankan hartanya juga mati syahid. Itu hadis panjang. Mana orang masuk rumah kita, dia mengapa-apakan keluarga kita, kita pun tak adalah terror sangat nak berlawan. Tapi kalau orang kurang ajar sangat, kita jadi nak marah juga. Jadi walaupun dia bersenjata, kita gerak dia buat lebih kurang pada anak kita. Harta kita pun awal-awal rupanya kita lupa. Kita apa ilmu pertahankan diri satu tak ada, agak berani saja. Akhirnya tebas dia orang pedang meninggal kita. Itulah meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik kerana mempertahankan maruah harta, keluarga dan diri dia. Itu yang ketiga, wealth protection. Yang keempat, agama mengajar kita tentang wealth distribution. Bagaimana tentang soal pengagihan harta, iaitu Islam memperuntukkan beberapa cara untuk kita agihkan harta sebelum mati dan selepas mati. Dan di seluruhnya ada berbagai wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya lagi. Dan yang kelima, Islam ada satu kaedah dia panggil wealth cleansing, penyucian harta. Sebagai seorang Muslim, kita tidak sewenang-wenangnya boleh membelanjakan duit tanpa kawalan. Tak boleh, memang ada hukum akam, tak boleh digunakan duit rezeki ini untuk dibelanjakan ikut kehendak hawa nafsu. Apa sebab? Kerana setiap harta atau duit kita ada hak orang lain, 2.5%. No such thing 100%. Kok mana pun ini law, sama ada kamu setuju ataupun tidak, ada hak orang lain. Bahkan tuan-tuan, kalau sekarang dalam poket ada RM50, RM60, RM70, janganlah kata itu duit tuan-tuan 100%. On the way balik macam-macam jumpa kita akan tengok. Kadang isteri hantar mesej, tolong beli ni kejap. Besok budak nak sekolah, pensel hilang, color. Ada nak mengambilkan duit kita dalam perjalanan. Artinya no such thing 100% milik kita. Tak campur lagi nak sedekah lepas ni lagi. Kan bawa ke guni tu kan, sedekah lagi. Sebab itu Islam ajar, ini cara kau nak cucikan balik harta-harta kita. Wealth cleansing. Ini dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Sebab itu bila kita bercerita tentang wakaf, wakaf ni benda besar. Benda besar. Sebab wakaf ini, sekali sudah wakaf, tak boleh nak undur balik. Bayar. Sebab ramai sekarang orang, bila dia buat wakaf, dia ingat benda tu boleh undo. Dia bukan komputer pun boleh undo. Ctrl Z tak boleh. Sekali dah melangkah, tak boleh nak kabiat dah, habis dah. Tak ada dah. Akan menyusahkan banyak pihak. Sebab itu wakaf ni kata para ulama, apa saja harta yang ditahan oleh pewakaf ke atas harta-harta dia daripada sebarang urusan jual beli, perwarisan, hibah dan wasiat, dan dikekalkan sumber fizikalnya dengan niat untuk kebajikan manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa wakaf dengan sedekah itu tak sama. Justru bila masjid ni buat dana wakaf besar, biasanya sumbangan sedekah, wakaf besar. Wakaf ni dia tak sama dengan sedekah. Wakaf lebih berat lagi. Dia kalau sedekah, dia punya pahala setakat sedekah je. Maksud saya begini, contoh, tuan-tuan sedekah orang, sedekah duit kepada peminta sedekah di pasar malam. Dia duduk, dia lapar. Saya lapar bang, saya lapar. Kita berbagilah RM10 kepada dia. Pahala kita akan dapat bila benda tu bermanfaat. Dia pun dapat RM10, dia beli nasi ayam, air teh ubin 5. Dia pun makan, puang makan. Bila dia makan, dia kenyang, dapat pahala. Tatrudu ju'an dia panggil. Kau mengenyangkan orang lapar. Pahala lah sepanjang dia kenyang, dia sihat, dia bertenaga, dia
dia boleh gembira dapat pahala. Tapi apabila makanan tu dah habis, dia pergi ke bilik air, buang hajat dan dia jadi lapar semula, habis. Tak ada. Dia punya perjalanan dia sampai situ saja. Tapi wakaf ini dia adalah jariah. Dia berterusan sampai bila-bila. Dia bersifat kekal sampailah benda tak jadi manfaat lagi dah. Sebab itu ganjaran pahala orang yang berwakaf, dia akan mengalir dan berkekalan selagi harta itu jadi manfaat yang lama. Sebab itu kalau tuan-tuan nak bagi orang makan, boleh. Bukanlah tuan-tuan kan, tak semangat. Kalau Ustaz, aku baru nak sponsor masjid makan apa semua ni. Kalau dia dah kenyang lah, baru pergi pada. Tuan-tuan bagilah makanan orang lama sikit kenyangnya. Macam mana Ustaz? Sedekah lah hari-hari. Hari-hari lah sedekah. Sebab itu dia wakaf ini, dia lebih lagi, dia lebih serius lagi. Contohnya, katakanlah tuan-tuan dengan RM10 yang pewakaf itu wakafkan, dia akan dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wakaf. Saya ingat masjid kita akan buat kaedah begitu. Dikumpulkan dalam satu tabung kumpulan wang wakaf dan kemudiannya digunakan untuk pembinaan masjid kita. Jadi selagi masjid itu ada, selagi itulah mengalir di pahala kita. Jadi itu yang membezakan wakaf dengan sedekah. Cuma tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW pernah menyebut pada Anas bin Malik. Dia ada banyaklah cara untuk kita dapat amalan pahala mengalir tak habis-habis ini. Buat masjid salah satu daripada dia. Nabi sebut, kata Anas bin Malik, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fil qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan, kalau ente buat, ini amalan pahala ni berjalan walau ente sudah mati, kata Nabi. Biasanya bila kita mati, minta pahala tutup dah tak ada lagi. Duduk dalam kubur macam mana? Tapi ada 7 amalan kalau buat, dia masih berjalan. Pertama sekali Nabi mengajarkan, man 'allama ilman, siapa yang mengajar ilmu kepada orang, kata Nabi. Kemudian au ajra nahran, ataupun mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Ataupun dia au hafara bi'ran, dia menggali perigi misalnya. Ataupun au gharasa nakhlan, dia menanam tanaman. Lebih spesifik Nabi sebut nakhlan, pokok kurma. Boleh ditukar kepada pokok lain, tapi bagi orang yang jenis literal, dia akan pegang. Nabi sebut kurma lah, tak boleh pokok lain. Pulanglah masing-masing. Yang penting sifat kurma tu ada, iaitu boleh dimakan, bermanfaat. Mana kalau nak tanam pokok di masjid, tanam pokok yang bermanfaat. Tanam pokok bunga boleh, tapi tak ada orang makan. Binatang boleh makannya. Kita tak mandang sajalah gambar selfie semua. Tapi kalau tanam mustaqim, kan ramai manfaatnya ya. Ramai datang. Bukan ahli Korea pun datang. Dia ada manfaat. Ataupun kata Nabi, awbana masjidan, ataupun kau membantu pembelaan masjid. Awaratha mushafan, ataupun kau wakafkan Quran. Ada spesifik lagi kata ulama, Quran itu ditulis sendiri. Ada yang berpandangan begitu. Quran yang ditulis sendiri. Letih kita nak tulis sendiri. Kalau tuan-tuan nak tulis Quran semua tak tertulis. Kalau tanya saya, boleh nak buat surah Yasin, okey, 83 ayat. Tak banyak sangat. Yalah, dah besar-besar dah pencen ni kan tak ada benda nak buat sangat. Baik duduk rumah. Daripada mengacau orang kerja siang malam, baik kita nulis Yasin apa semua. Dapat 10 ayat sehari. Bila dah siap semua, hantar ke Tok Imam, minta Imam tolong cek lah bagi ke apa ke. Bagilah duit kopi sikit ke Tok Imam. Pening juga nak baca banyak tak betul tu. Kemudian dah elok semua. Tak payahlah level hantar bukit DN. Bagai-bagai nak ada SDN. Anak beranak je ni. Dah okey semua, pergi rezo, pergi photostat banyak-banyak. Pesan pada anak isteri, apa kalau meninggal, buat talim tak payah tempah Yasin, tak payah nak buat buku tadi jatih. Ini pakai apa dah tulis tangan, dah photostat siap-siap. Kalau orang masjid datang bagi ni. Kalau siapa nak ambil lah ni hadiah. Dia dapat pahala. Kalau pesan, jangan nak ambil Yasin masjid pula, kalau tak pulang curi. Betul aku kena dengan kubur tu. Banyak cerita jadi. Contoh tulis Yasin sendiri. Ada yang mencadangkan gitulah. Jangan tulis Rumi pula. Yasin, Y-A-S-I-N. Lebih. Buka, biasa Quran buka gini pula. Dia romanize kan semua kan.
Dan yang terakhir Nabi sebut, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Engkau meninggalkan anak-anak yang mendoakan kamu. Anak ramai, seorang tak doa kita. Letih doa lah dapat anak yang mendoakan kita. Kalau tuan-tuan perasan, 5 daripada 7 amalan yang Nabi ajar ini, 5 daripada 7 amalan melibatkan sedekah dan juga sumbangan. Sebab itu, jomlah menyumbang. Dan tuan-tuan kena bersyukur kerana di karya tuan-tuan sekarang sedang terbuka luas peluang untuk kita mencipta pahala sampai pencen. Dia panggil pencen kubur. Untung sangat karya kita sendiri. Biasanya kita dengar orang nak buat masjid di karya orang. Oh, di Johor ke, di mana Beranam ke mana. Kali ni depan mata kita. Dan tuan-tuan akan rasa megah. Sumbangan kita sudah naik satu-satu. Jadi seronok sangat. Seronok sangat bila menengok surau ataupun masjid yang kita terlibat daripada awal perbincangan sampailah pembinaan. Bila dah siap itu, tuan-tuan semayang tu saya percaya tuan-tuan akan sujud lama sangat. Rasa megah. Kerana rasa ini usaha kita ramai-ramai. Walaupun RM10 dia bagi, kita rasa ada sumbangan kita. Ayolah tuan-tuan, kita berwakaf, bersedekah, menyumbang. Sebab itu Nabi menyebut, jadikanlah sedekah sebagai amalan terakhir sebelum kita menutup mata, maknanya sebelum tidur. Nabi dalam satu hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, kemudian itulah ucapan dia yang terakhir, kemudian dia meninggal, maka dia masuk syurga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang berpuasa kerana nak cari redha Allah, kemudian itulah amalan dia terakhir. Maknanya dia tengah puasa, mungkin pukul 4.30 meninggal dia, petang, belum sempat membuka, maka ini orang masuk surga, kata Nabi. Dan Nabi sebut yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang bersedekah, dan itulah amalan terakhir dia sebelum dia meninggal, dia masuk surga. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Contohlah malam ni tuan-tuan bersedekah, katalah RM10. Bila sedekah RM10, balik. Dan itulah amalan terakhir. Balik kan tidur, bukan ada nak tengok Gegau Gaza sini, tak ada lah. Kita tengok Gegau Gaza, kita kecil lah. Sekali-sekala boleh, jangan tiap-tiap minggu tengok. Ini hari Ahad kan, nak Gegau Gaza. Jadi kita pun balik tengok apa ni sedekah. Itu amalan terakhir. Balik tidur. Tidur meninggal pukul 2 pagi sekarang, sebagai contoh. Jadi sedekah adalah amalan terakhir tuan-tuan puan-puan. Masuk surga lah ya awak. Sebab itu sedekah setiap masa. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Allah Ta'ala sebut dalam surah Munafiqun ayat 10, orang-orang atau manusia ni, kata Allah, bila dia meninggal, salah satu permintaan dia kepada malaikat, dia nak ejah dengan malaikat pun, tak bagi aku hidup 10-5 minit. Itu normal. Mana-mana mayat yang baru meninggal, terutama yang mati mengejut, yang tak prepare nak mati, dia tak lagi mati malah. Punyalah dia jogging, jaga kesihatan, tak makan nasi, tak hisap rokok, tengah-tengah jogging, timpul dia pokok meninggal. Dia pun tak sadar lah meninggal orang. Punyalah jaga kesihatan. Jadi orang-orang yang pesen ni, dia akan cik malaikat, boleh lah andu sekejap. Bukan saya nak hidup jadi orang balik, nak 5 minit hidup. Majoriti, kata Allah, bila ditanya, apa pasal kau mau hidup? Semuanya akan jawab, aku nak bersedekah. Sebab orang dah meninggal, dia paling menyesal dia tak buat sedekah. Sebab sedekah adalah amalan yang paling mudah sekali. Tak perlu tuan-tuan nak ambil visa di kedutaan Saudi ke apa, tak perlu. Kan buat umrah haji kan susah, kena tipu lagi macam-macam. Sedekah paling mudah sekali. Tak ada lah niat-niat macam puasa nawaitu sama rajin sabun sepupu air sekolah, tak payah. Sedekah aja. Ada QR code kadang tengah masjid, tip RM5, masuk dapat RM5. Sedekah amalan paling mudah. Jadi orang yang dah mati, dia akan menyesal, kenapalah aku tak buat sedekah ni, benda yang paling mudah. Jadi lakukanlah. Ada satu orang ulama nama Junaid Al-Baghdadi, ini ahli sufi hebat.
Orang tanya kepada dia, wahai tuan guru, kenapa ada orang, dia ni bukan ustaz, dia bukanlah ahli ibadah, orang biasa saja, tapi meninggal malam Jumaat, meninggal di Mekah. Ustaz pun tak mati di Mekah, jemaah pun mati di Mekah. Kau tahu tak mati di Mekah, kita tidak tahu dia ke Mekah. Jemaah yang dibawa kalau meninggal. Dulu bukanlah soalan, pada Junaid ni saya punya rakyat saja. Jadi kita buat, tuan-tuan cikgu banding, artis dengan penceramah, mana ramai mati hari malam Jumaat? Ramai artis, kita pula pening. Macam mana jadi begitu? Jadi, orang tanya kepada Imam Junaid, macam mana ada orang, ilmu agama tak tinggi, amalan tak banyak, mati dicemburui. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ada 4 perkara yang kalau kau buat secara konsisten, Allah akan angkat darjat kau. Turfa al-abdu ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amalu. Walaupun kau punya ilmu tak tinggi, kau bukan ustaz, bukan mengaji di Mesir atau orang biasa saja. Kau bukan ahli ibadah yang boleh semayang malam sampai seminggu direct setiap malam semayang. Jenis orang puasa Isnin Khamis mengaji khatam Quran, kau bukan jenis itu. Tapi kau akan dapat kalau kau lakukan 4 perkara ini. Pertama kata dia al-ilmu wat-tawadhu was-sakha wa husnul khuluq. Ini semua tuan-tuan boleh buat. Pertama sekali ilmu. Ilmu ni maknanya lemah lembut. Lemah lembut maknanya polite, sopan santun. Bukan ya au, tu lain. Dia kita ni very polite. Cara cakapan dengan orang tua-tua. Ada laras bahasa yang sesuai, ya. Ilmu, sopan santun, soft spoken. Yang kedua kata dia tawadhu, mengendah diri. Walaupun kau jadi juara ke apa ke, tetap mengendah diri. Kau hebat, ada profesor, ada doktor, tetap menganggap orang lain lebih alim daripada kita. Itu bagus orang yang ada perangai begitu. Yang ketiga kata dia husnul khuluq, perangai kena molek, orang suka dengan kau. Dan yang keempat kata dia as-sakha. Apa makna as-sakha? Suka sedekah. Jadi salah satu amalan yang kalau kita buat, kita akan dapat pembalasan yang ketika kita mati nanti adalah bersedekah. Allah akan muliakan kematian kita sampai orang pun jadi cemburu. Meninggal malam Jumaat. Orang kampung macam mana Mamat ni mati malam Jumaat? Dah mati malam Jumaat, mati di Madinah pula tu. Dah mati di Madinah, ke bumi dipakai pula tu. Orang akan jadi cemburu, orang tak dengki. Macam mana dia boleh dapat? Dia bukan alim sangat pun. Ngaji Quran pun jarang-jarang kata. Macam mana dia boleh dapat? Pokoknya dia lemah lembut, tak nyakitkan hati orang, suka sedekah, tak pernah sombong walaupun pangkat tinggi pencen dia, jenis humble person. Orang macam ni Tuhan beri kemuliaan. Dulu ada jemaah haji kita ini, Allah bagi dia kemuliaan, meninggal di Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram musim haji. Dia tengah iktikaf musim haji di Mekah, meninggal kerana timpa kren tumbang. Tuan-tuan, mati dipanggil sahibul hadmi, mati ditimpa sesuatu, itu husnul khatimah. Orang yang mati ditimpa sesuatu. Macam tuan-tuan mungkin ada kawan kita yang mati kena empat pokok ke, ataupun banyak highway yang tengah buat dan kadang ada benda jatuh atas kereta tengah membawa meninggal. Itu semua husnul khatimah. Walaupun bunyi kelakar meninggal, kena timpa buahnya kan, memang ada joke sikit, tapi itu husnul khatimah. Jadi ada jemaah kita mati di Mekah. Mekah ada orang meninggal di hotel je. Ini Masjidil Haram. Masjidil Haram musim haji, tengah iktikaf, ditimpa pula dengan kren tumbang. Lepas pada kejadian tu berapa ramai orang jemaah nak dapat kematian itu, tak dapat lah. Masuk masjid cari kren, nampak layang-layang sikit. Tak ada kontraktor tu kena pecat lah. Kontraktor lain, dia tak ikut ni spek macam mana agak je lah ya. Kena tukar. Jadi rezeki lah, ini rezeki. Jadi kalau kita heran macam mana dia dapat pahala ni, kita tak tahu, mungkin dia suka bersedekah. Ingat saya ada satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia dengar satu hadis Nabi pernah sebut, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harul kubur wa innama yastazillu al-mu'minu yawmal qiyamah fi dhilla sadaqatih.
Nabi pernah sebut sedekah dia akan memadamkan suhu panas di dalam kubur seseorang itu. Mungkin kubur ni mungkin macam kita duduk dalam sauna tu yang panas, dia tak selesa pun. Jadi sedekah dia akan menyejukkan suhu. Dan pada hari kiamat Nabi sebut seorang mukmin dia akan berlindung di bawah payung sedekah-sedekahnya. Jadi sedekah kita akan jadi satu payung. Salah seorang daripada perawi yang membawakan hadis ini namanya Yazid. Dia dengan hadis ni dia begitu terkesan sekali, sehingga kan setiap kali dia melakukan satu kesalahan, bukanlah dosa besar, benda-benda kecil, misalnya lambat datang sembahyang ke masjid misalnya, ataupun lupa untuk berpuasa pada hari-hari yang diutamakan berpuasa, dia rasa bersalah, maka dia akan cover bersalahnya itu dengan bersedekah apa sahaja yang ada pada dia, walaupun hanya dengan secubit kuih ataupun dengan sebelas bawang. Dia tetap nak ambil fadilat daripada apa yang Nabi sebut. Sedekah akan memadamkan dosa. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian, rugi kalau kita tak ambil peluang. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka di zaman Nabi dulu di Madinah, mereka sentiasa berusaha untuk nak memastikan mereka lah dapat menyumbang, sama ada sumbangan sedekah ataupun wakaf, kepada setiap pembangunan di Madinah ketika itu. Dan ianya menjadi suatu perlombaan di kalangan para sahabat. Mana yang ada harta lebih mesti dia invest untuk beli bangunan ke, beli tanah ke apa saja. Dia nak supaya harta dia itu dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Saya ambil contoh satu. Ini sering tuan-tuan pun pernah dengar kisah ini tentang pewakafan Telaga Ar-Raumah. Ini tuan-tuan mungkin pernah dengar. Telaga Ar-Raumah ini satu telaga yang begitu cantik di Madinah, yang mana Nabi pernah menyebutkan mayashtari bi'ra Raumata fayakunu damuhu fiha ma'adila'il muslim bi khairillahu minha fil jannah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga Raumah ini, aku doa untuk dia dapat pahala selagi orang ambil air, selagi itu pahala di berjalan. Jadi sahabat pun terliur dengan ganjarannya, maka masing-masing berusaha nak membeli. Tapi orang Yahudi yang merupakan owner kepada telaga itu mengatakan, la abi'ul ma' lil muslimin, aku takkan jual telaga ini kepada orang Islam. Tapi apakah yang berlaku seterusnya? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini berkaitan apakah fadilat berwakaf. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit masa untuk pelaksanaan solat Isyak. Jemaah, untuk saya nak menghabiskan sedikit sajalah huraian pada malam ini. Bagi para penonton yang sedang menonton di luar menerusi Facebook masjid ataupun pelantar-pelantar yang lain, kami sedang mengadakan satu bentuk rayuan sumbangan bagi aktiviti pengimarahan dan juga pembinaan masjid baru, Masjid Al-Mubarakah ini, yang mana segala sumbangan bolehlah disalurkan kepada akaun Bank Islam di atas nama Masjid Al-Mubarakah. Dan infak-infak ini insya-Allah kita akan gunakan untuk pembinaan masjid yang baru nanti, insya-Allah. Balik semula kepada kisah wakaf di zaman Nabi. Tuan-tuan sekalian, dulu di Madinah ada satu telaga. Telaga ni airnya begitu bagus sekali. Jadi Nabi pun macam berangan-angan lah, siapalah boleh beli telaga ni ya. Kalau dapat beli telaga ni, aku doa orang itu pahalanya selagi orang mengambil, selagi itulah dia dapat pahala. Mana kalau telaga tu bertahun-tahun lepas kita meninggal pun masih dapat pahala lagi. Jadi ramai nak dibeli, tapi tak berjaya. Datang seseorang daripada sahabat Nabi nama Osman bin Affan. Osman bin Affan ni tuan-tuan, dia ni seorang orang yang sangat budiman. Dia orang polite. Dia ni potongan diplomat. Dia ni seorang yang sangat dihormati. Nabi pun, kalau Osman datang, Nabi akan bangun. Nabi respect pada dia. Dia ni ada protokol, orang yang berada lah, gentleman. Sebab itu dia lah satu-satunya sahabat
boleh kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Dalam seramai-ramai sahabat tak dapat kahwin dengan anak Nabi 2 orang. Ruqayyah Mu'min Kulsum, dia salin tikar kan. Lepas meninggal salin tikar kahwin dengan adik pula. Contoh ingat senang kahwin dengan anak Nabi. Kahwin dengan anak kiai pun belum tentu kita dapat lagi. Anak Nabi. Kalau kahwin dengan anak kiai termuluka pun tak kena jawab kadang-kadang. Ada cerita orang pesantren, kiai pesantren, orang nak kahwin dengan anak dia. Sekarang sedang diadakan agihan daripada petugas-petugas masjid. Jadi tuan-tuan yang dimaklumkan tadi, pada yang ada bawa lebih, bolehlah disalurkan sumbangan. Tapi saya percaya ada yang tidak bersedia tak bawa wallet ke apa ke, tak ada masalah. Kerana ada juga cara-cara yang boleh buat secara perpindahan, ataupun boleh PMTP lah, jemput dengan KJK macam yang insyaAllah ya. Kalau setakat 2 bunyi ni, nak beli mikrofon, tak dapat kat rumah ini. Jadi kena PMTP lah ya. Hadirin hadirat sekalian, tak ingat nak cerita apa lah. Osman bin Affan. Osman bin Affan ini, dia jumpa dengan Yahudi. Yahudi suruh balik, bukan nak beli telaga, aku tak nak jual, tak kerti bahasa. Osman kata, sabar tuan, bagi saya buat presentation 2 minit. Bagi saya cakap 2 minit. Terima tak apa, dengar dulu. Adalah 2 minit, aku cerita. Gini tuan, saya tak nak beli telaga ni semua, saya nak beli separuh je. Tuan jual saya separuh, separuh lagi tuan punya. Maknanya pemilikan masih tuan punya. Kalau jual semua memang rugilah, saya beli separuh saja. Jadi Yahudi kata, macam mana pula aku nak jual separuh? Ginilah, kita bagilah dalam seminggu, saya guna 3 hari, tuan guna 4 hari. Jadi sepanjang 3 hari itu hak saya. Saya nak guna untuk apa, tuan tak boleh petikai. Dan saya pun tak petikai tuan guna 4 hari. Yahudi ni tengok macam proposal tu okey, dia pun setuju. Osman tanya, berapa pakcik nak jual? Aku nak jual pada engkau 10,000 dirham. Bayangkanlah tuan-tuan, harga memang Yahudi punya harga lah. Separuh telaga 10,000. Tuan-tuan, 10,000 zaman dulu, kalau sekarang punya nilai 700,000 ringgit. Separuh telaga 700,000. Dia 1 dinar 4.25 gram emas lah. Dia tuan, aku lama tinggal main dengan emas. Satu dirham, 1 dinar 4.25 gram. Kalau 1 dirham 70 ringgit, kalau tak salahnya. Jadi memang mahal lah. Sebab kita kalau buat telaga, kalau telaga yang telaga boring, yang kedalaman 300 sampai 500 kaki, kalau pakai casing 6 atau 8 inci, suction pipe 1.5 ataupun 2 inci, baru 55,000, paling mahal tu 100,000. Semua bagus sangat lah. Buat pergi dekat Kemboja lagi murah. Dekat Kemboja satu pergi 2,175 satu. Bagi pula 15 bahagian. Hatilah. Tak besar kos, tapi macam mana ya, nama tu harga Yahudi dia panggil. 10,000 dia jual separuh. Osman bila dengar 10,000, Yahudi tu kata padan dengan muka. Maknanya bukannya ada duit dia ni. Tuan-tuan, Osman ni dia good pay master. Dia duit banyak. Sebab itu sebenarnya antara Osman dengan Abdul Rahman bin Auf, Osman lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Cuma Abdul Rahman bin Auf ni dia kaya ataupun masyhur kekayaannya kerana dia genuine entrepreneur. Dia bisnes betul, dia tak ada kerja lain. Osman ni dia khalifah. Sejarawan tidak highlightkan kekayaan dia. Banyak cerita tentang pentadbiran dia saja dan statusnya sebagai sahabat kanan Nabi dan menantu Nabi. Sebenarnya dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Masa mula-mula hijrah, dia dah ada cash money, dah ada duit. Abdul Rahman masa tu baru 10 kilo daftar syarikat, baru SSM, baru nak tubuh company ya. Kan 10 kilo beli unta jual tali dia ambil. Baru 10 kilo buka company. Osman dah nak beli telaga kan. Osman ni duit banyak. Berapa pakcik? 10,000. 10,000 tak apalah pakcik. Pakcik baik punya orang, saya up jadi 12,000. Terkejut Yahudi ni apa punya meniaga ni. Biasa orang jumpa aku minta kurang. Ini jangan nak up lagi. Dia nak tunjukkan pada Yahudi, kau jangan ingat aku tak ada duit. Gitu. Dia up lagi jadi 12,000. Mana kat 840,000 lah kalau nilai kita sekarang.
Dia beli separuh. Bila dia dah beli, buat perjanjian, panggil lawyer apa, ada hitam putih lah, mati stamp apa semua, kira eloklah buat urusan itu. Bila sampai giliran Osman, dia buat announcement kepada orang Islam. Siapa-siapa nak ambil air, ambil lah. Sepanjang 3 hari ni, kau batal ambil air tu siang malam pagi petang. Yahudi ni tengok boleh jauh. Aduh, time dia buka kedai hari yang keempat, seorang pun tak beli. Dah nak beli, buat apa orang dah simpan stok 3 hari. Akhirnya masuk sebulan, Yahudi tu kata, kena main lah aku bunuh Osman. Dia tak puas hati, Osman datang jumpa. Kenapa pakcik marah-marah? Kalau kau tipu aku, apa tipunya? 3 hari tu saya punya, saya punya suka lah nak buat apa pakcik. Saya tak kacau pakcik berniaga. Saya tak berniaga. Saya tak ada nak buka kedai lain, tak ada. Saya bagi orang ambil je. Inilah pakcik, jangan pening-pening. Pakcik dah tua, anak-anak pun dah besar, dah ada cucu. Pakcik kerja teruk-teruk nak buat apa? Cari duit banyak-banyak buat apa? Dulu saya bagi 12,000 dirham. Pakcik buat apa? Kalau saya jadi pakcik dapat 12,000, saya dah pusing dunia lah. Saya pergi Jerusalem ke, pergi Palestin ke. Dan kalau sekarang naik cruise ke, begitulah kan. Habiskan duit, nak buat apa? Mati esok anak-anaknya. Hengit kita pejabat tanah, esok saya lepas yang DO, esok susah kita. Baiklah duit, cakap belanja, tak payah tinggal. Budak-budak, dia lantak, dia sebab sendiri. Ini ayat saya, bukan ayat Osman lah. Dia juga ayat untuk tuan-tuan, salah simpan dalam hati. Esok menipu anak kan. Anak bos suruh bawa ayah naik roller. Kalau bos tu pula naik wheelchair, saya dapat gaduh. Gaduh pula adik-beradik. Janganlah simpan harta sampai mati. Gaduh anak-anak. Biar tak ada apa tinggal dia. Biar lantak, biar kosong. Kalau orang belanja semua jangan ada harta. Dalam kubur senang nak audit. Bawa banyak harta, tak ada aku belanja semua. Belanja apa? Tu masjid akulah buat. Aku bagi semua. Habis anak-anak dah besar-besar dan kerja pandai lagi hidup. Jadi Osman bin Affan pujuk pakcik ni, pakcik. Kalau saya jadi pakcik, saya tak payah kerja lah. Inilah pakcik, tak payah pening-pening. Pakcik punya separuh punya telaga, jual sama saya saja. Tapi saya beli harga mati, saya boleh beli 8,000 dirham. Take it or leave it. Tak ada dana lebih-lebih lah. Saya boleh beli 8,000. Pakcik tu timbang. Pandai betul lah Osman ni mujuk aku. Aduh, dia mikir-mikir. Tapi 8,000 tuan-tuan, juga 560,000 juga, bukan murah. Pakcik dia kata, ya tak iya juga. Sudah dapat dekat 1.4 juta lah ke dapat. Nilai sekarang. Dia jual. 100% dia bagi pada Osman. Osman bin Affan dapat beli telaga, terus buat signboard, beritahu kepada orang Islam, aku wakafkan telaga ni sampai bila-bila. Siapa nak ambil lahir ni. Lepas tu ditanam keliling tu, ada 1,550 batang pokok kurma. Dan barakahnya buah-buahan itu sampai sekarang berbuah. Maksudnya daripada tapak itu bersilih ganti pokoknya dan sampai sekarang mengeluarkan hasil. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, masih ada lagi Bi'rul Osman, masih ada kawasan telaga Sayyidina Osman, dekat saja dengan Masjid Nabawi. Ambil peluang. Tapi sekarang ni saya harapkan ditutup. Tak tahu mungkin ada orang buat kerja atas nono ke, minta nombor. Tak tahulah orang kita ni pelik-pelik je perangai dia. Jadi dia tutup sekejap. Nanti ada nak ziarah Madinah, jangan lupa pergi Bi'rul Osman. Boleh naik taksi je, pencerah yang taksi putih tu kan. Tahan. Bi'rul Osman, dia faham lah. 10 riyal. Bi'rul Osman. Yang dekat Bantai, tak faham. Rompet, Bi'rul Semen. Semen. Faham kau? Semen. Orang Kelantan Osman pergi Semen. 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 Masih ada lagi. Dia berkatlah Osman bin Affan. Dan hasil daripada wakaf itu juga sekarang dipegang oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Diuruskan dana untuk wakaf-wakaf Sayyidina Osman tu. Tuan-tuan jangan pelik kalau berjalan di mana. Masih ada projek-projek tertentu. Tengok owner tanah Osman bin Affan. Masih ada. Okay, ada juga student kita di sana kata bukan milik Osman bin Affan. Ada orang pula yang wakaf atas nama Osman bin Affan. Ada yang ceritanya begitu. Allahu'alam. Tapi yang penting barakah itu ada. Banyaklah contoh-contoh sumbangan dan wakaf zaman-zaman Nabi dulu oleh para sahabat. Wakaf kebun Abu Talha misalnya, itu juga wakaf sumbangan. Ataupun wakaf tanah Masjid Nabawi yang dibeli oleh Abdul Rahman bin Auf. Dia beli di wakaf. Bayangkan berapa pahala dia sampai sekarang. Lagi orang ibadah, lagi itulah dapat berkekalan lah sampai bila-bila.
Macam kita tapak tanah masjid baru ni, saya ingat tanah tu tak dapat lagi kita nak wakaf. Kalau biasanya tanah wakaf, tanah masjid ni dia bawa majlis agama, dia layanlah dia jadi pemilikan tu lagi besar lagi. Tapi pembinaan masjid itu pun sangat memberi sumbangan yang besar lah kepada umat Islam dan akan memberi sumbangan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, wakaf ini adalah instrumen yang sangat membantu umat Islam daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Cuma di Malaysia ini, wakaf ini masih lagi belum berjalan secara meluas. Orang lebih faham zakat, orang lebih faham sedekah berbanding dengan wakaf. Jarang orang mengangkat tema wakaf ini. Wakaf contemporary zaman sekarang pun tak kurang hebatnya. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Murad. Dr. Murad ni dia sarjana di Turki, di Istanbul. Dia buat satu kajian, A History of Philanthropic Foundation, The Islamic World from the 7th Century to the Present. Dia buat kajian tentang Philanthropic Foundation, yayasan-yayasan kebajikan yang wujud daripada abad yang ke-7 sampailah zaman sekarang. Bagus tulisan beliau ini. Dia mengatakan semua yang ada di Turki sekarang adalah wakaf. Yang ada di, kalau pergi ke Istanbul semua tu, semuanya wakaf. Pertama kata dia, hasil daripada sumbangan wakaf, pemuda-pemudi di Turki yang nak kahwin didanakan dengan wakaf. Bayangkan kalau benda tu ada di negara kita. Tak adalah budak-budak buat kerja tak senonoh. Sebab nak kahwin pun antara mahal dulu. 12,000, 16,000, serba satu, serba berdiri, serba salam, semua ada lah begitu. Menjadi pening kan. Payah sekarang ni. Begitu juga di Turki, duit-duit wakaf akan dijadikan allowance kepada anak-anak yang jaga mak bapak yang sakit. Ada allowance. Barulah anak-anak nak jaga mak ayah dia. Kan sekarang ni kadar panjang usia di kalangan rakyat Malaysia kan tinggi. Tapi panjang umur pun bedridden. 80, 90 mana. Kemarin begitu, bayang kita tak jadi kerja. Tapi ni mak kita, ni ayah kita. Jadi ada orang dia tak semangat betul kalau nak kata sihat, dia tak adalah sakit teruk, cuma bedridden gitu. Tapi bila ada allowance daripada pemerintah, dia ada semangat sikit. Jadi ada allowance untuk anak-anak yang menjaga mak yang sakit. Jadi bagi orang yang terpaksa bercuti tanpa gaji, tak galak sangat, dia dapat satu imbuhan lah daripada pihak berkuasa. Dan dari mana dapat duit? Daripada wakaf. Begitu juga inisiatif menanam pokok-pokok di seluruh Turki untuk hiasan ataupun untuk faktor menjaga alam sekitar, semua daripada duit wakaf. Sebab tadi kan kita sebut di awal, salah satu daripada amalan yang pencen kubur, tanam pokok. Jadi orang sana, dia rasa willing nak keluarkan duit sebab dia tahu pokok ni nanti haiwan datang menumpang, manusia berteduh, pelancong datang, gambar, ambil gambar tulip sekalian. Dia tahu kita menggembirakan orang kan pahala kan. Jadi orang gembira datang tempat kita. Dia faham benda itu menyebabkan dia orang jadi nak menyumbang. Tempat kita tak ada pokok mana. Cabut pokok ramai, tanam tak ada. Orang tanam dia tembang pokok. Begitu juga mereka buat untuk dana untuk beri burung makan. Burung ni dia panggil, ada satu spesies bangau dekat dengan Turki yang merupakan spesies migratory birds. Dekat Turki ni dia tiap-tiap tahun, 2 kali setahun, dia jadi tempat persinggahan sejenis bangau yang mana mereka akan singgah untuk transit sebelum pergi ke sebelah Australia, semua negara kita pun dah lalu juga burung. Jadi dia orang akan beri makan hasil daripada duit wakaf. Tak perlu perolehan daripada kerajaan, tak perlu masuk bajet Bali pun tak perlu. Memang daripada sumbangan orang ramai. Kita di Malaysia pun banyak migratory birds. Saya ingat beratus-ratus spesies juga yang datang daripada Northern Hemisphere nak pergi ke belah Australia setiap kali peralihan musim. Dia singgah di Kuala Gula di Bagan Serai. Kerajaan Perak buat sanctuary burung di sana. Lepas tu ada di
Fraser Hill pun dia rauh, pun ada sanctuary umum, bagi free makan. Tapi itu dana daripada pembadanan lah. Lepas tu dia singgah di wetland Putrajaya. Sampailah dia nak pergi ke penghujung Benua Asia, Tanjung Piai. Tanjung Piai ada sanctuary satu. Cuma bumbu ni kalau nak makan free yang tak ada kerajaan bayar, dia singgah zoo negara lah. Kebetulan ada free, dia makan lah ramai itu. Penjaga zoo, penjaga kedai yang imigran yang warga tempatan lantak agar lah, dan juga makan. Jadi kita jenis tak fikir makhluk lain. Kita fikir hari kita je. Jadi kita tak fikir pun, oh ada burung, oh sampai. Kita tak fikir tentang makhluk yang lain. Orang Turki dia wakaf. Begitu juga dia guna tabung wakaf untuk bantu orang yang diisytihar muflis. Orang diisytihar bankrupt, mereka boleh minta sumbangan daripada tabung wakaf. Dan inisiatif terbaru yang saya dapat tahu, dia orang bekalkan kasut-kasut untuk pelajar miskin yang pergi ke sekolah, dia belikan kasut. Dan kasut tu peruntukan daripada wakaf. Begitu kreatif sekali. Daripada tu belum, di negara kita belum tuan-tuan. Lepas tu saya sebut, wakaf di negara kita ni masih dalam bentuk yang terlalu bangsawan sana. Dia masih lagi dalam bentuk melibatkan protokol gitu ya. Di Mesir, tempat saya mengaji dulu, pengajian di Universiti Al-Azhar itu 100% wakaf. Universiti Al-Azhar itu adalah universiti yang tak pernah buat untung dalam dunia. Iuran dia RM190 setahun. Tadika cucu kita mahal lagi. Montessori ke apa-apa dia RM190 setahun, bukan sebulan. Kami pelajar Mesir kalau dapat marah ke yayasan mana-mana, kaya. Dah iuran sikit, kos of living tak tinggi. Hidup pula dibantu lagi dengan wakaf. Saya ingat lagi tahun berapa kita pernah meleset ekonomi dulu, tahun 97 pun. 96, 97, 98. Masa kita reformasi masa tu. Masa tu lah, 1978. Kita punya duit masa tu $1 cecah RM4 masa tu. Jadi ramai pelajar luar negara dipanggil balik masa tu tahun 97, 98. Ramai. Terutama pelajar Jordan. Jordan ramai kena panggil balik. Sebab Jordan dinar macam pound sterling. Satu Jordan dinar kat RM6. Jadi kerajaan tak mampu nak tangguh balik. Yang di Timur Tengah ramai balik. Balik Timur Tengah hantar ke Jawa Tengah yang ramai. Kampung Universiti Jawa Tengah, santren gitu. Tapi budak Mesir tak dipanggil balik. Kerajaan panggil balik, tapi kerajaan Mesir ataupun Al-Azhar tak panggil balik. Kalau bukan Malaysia saja lah, Thailand yang Asia. Sebab tu krisis kewangan Asia Tenggara. Thailand pun teruk kena. Pelajar Thailand tak perlu balik, Malaysia, Indonesia semua tak perlu balik. Bahkan kami masa itu disantuni pula dengan dana wakaf. Setiap rumah sewa kami ni akan ada daripada Jabatan Wakaf ni hantar ke rumah kami 2 hari sekali, 2 hari sekali bekalan makanan. Hantar gula, dia hantar beras tak adalah beras tak sedap kan, beras Filipin yang bulat-bulat tu kalau masak jadi macam sushi je. Alhamdulillah cukup. Kita bukan makan nasi sangat, banyak makan shawarma di sana. Hantar beras, dia hantar gula. Lepas tu pelajaran percuma, nota-nota free. Macam mana boleh dapat gitu? Wakaf. Sebab itu ialah di Malaysia mana ada pengajian wakaf universiti, bapak lama iuran tuan-tuan, berpuluh ribu bayar iuran. Ialah ada justifikasi masing-masing. Tapi itulah kesannya daripada wakaf. Sebenarnya di barat, kalau kita tengok, seluruh sistem pendidikan itu ditunjang oleh filantropis. Kerajaan tak campur. Kalau tuan-tuan tengok Andrew Carnegie, ni seorang filantropis ataupun jutawan yang dermawan lah di barat. Tahun 1911, Andrew Carnegie dia sumbang 135 juta US dollar menerusi Carnegie Corporation. Dan sekarang duit dia dah berkembang, dah mencapai 2.5 bilion US dollar. Setiap tahun dia wajib peruntukkan 60 juta US dollar untuk pendidikan di Amerika. Daripada penyumbang, tak harap duit daripada kerajaan pun bagi juga. Tapi orang kaya-kaya sana, dia ada satu semangat nak menolong pendidikan. Selain daripada Carnegie Foundation, ada lagi Rockefeller Foundation, ada lagi satu Bill and Melinda Gates Foundation. Yang geng-geng teori konspirasi apa? Dalam nama ni kan, Rockefeller, Bill and Gates, macam-macam pula.
Lepas tu kita malu. Kita di Malaysia, orang kaya-kaya tak berapa mendanai pendidikan. Tak ada. Toke-toke kaya-kaya selalu masuk TikTok pun, ada tak dengar dia nak mendanakan pendidikan? Tak ada. Biasa orang kaya di Malaysia, trend dia tanya pasukan bola. Kita tak kata salah atau betul. Tapi trend kita, kaya tanya pasukan bola. Beli pasukan yang tak mampu bayar gaji, kita beli. Tapi pendidikan, jauh. Sebab kita beranggapan pendidikan ni kerja-kerjaan. Bagaimana kita? Dia tak tahu bahawa kita menjadikan seorang tu cerdik lebih cepat masuk syurga berbanding dengan orang alim. Ada dalam satu kitab, dia cerita ni bagi semangat tuan-tuan cerita masjid-masjid juga, pendidikan juga. Ada satu kisah disebutkan dalam satu kitab. Lepas syurga nanti, ada beberapa orang ahli syurga, dia berkelahi nak menentukan siapa lebih layak masuk syurga lebih cepat dengan orang lain. Orang dia kata dia bukanlah gaduh manja lah. Ana dulu, ente dulu, ana dulu, ada penolak-nolak. Datang malaikat. Nyapahan, kata tuan, kalau ramai-ramai ni yang layak masuk syurga, ini orang. Apa pasal? Ini orang haji mabrur. Orang haji mabrur kena masuk dulu lah. Malaikat bertanya, wahai pakcik haji mabrur, memang awak haji mabrur? Ya tuan, saya haji mabrur. Macam mana pakcik boleh dapat haji mabrur? Malaikat tanya. Saya dulu tuan pergi kursus haji 17 siri, saya tak pernah konten. Kamu haji buat kursus. Jadi adalah saya dengar penceramah tersebut, kalau buat haji elok-elok, ikut hukum hakam, jaga perasaan, jaga perangai apa semua, dapat mabrur. Saya usaha lah tuan, saya buat elok-elok, dapat haji mabrur. Ini saya nak claim lah, kasih saya lah dulu, orang lain lah dulu haji mabrur dulu. Dia memanglah dia haji mabrur ni, dia kena ikut hukum hakam. Maknanya fiqh tak boleh tinggal, dan hati kena jaga. Maknanya jaga kita punya kebersihan, ihram, kain, hati kita, jangan ngata orang. Terutamanya jangan mengata tabu haji. Itu nombor satu. Kita tak boleh ngata tabu haji. Itu satu kesalahan kita mengata tabu haji. Kita redha lah apa yang berlaku. Lambat kan betul-betul ya je. Makan dan tak sedap kan betul senyum je lah. Sudu lembut sampai patah kamu dia makan tu senyap je lah. Jangan banyak komplain. Ya kan je lah. Kalau tak mampu nanti. Ini pandangan je lah ya. Kerana pulang viral kan sesat dah ustaz ni. Tak boleh kata tabu haji pula lah. Tak kau je. Jadi kata Pak Malaikat inilah Pak Haji. Pak Haji ni dapat mabrur, tapi Pak Haji jadi semangat sebab ada ustaz yang bagi ceramah, betul tak? Betul? Kita bagilah ustaz tabu haji dulu masuk. Kerana dia Pak Haji jadi semangat. Setuju tak? Ya tak ya juga. Okeylah, setuju. Bagi penceramah tabu haji dulu. Malaikat tanya pula yang kedua, awak ni rasa kenapa awak layak masuk surga dulu? Saya tuan mati syahid fisabilillah. Takkan orang mati syahid tak ada dapat keistimewaan sikit. Saya pahlawan dulu, takkan tak boleh bagi penghormatan. Kamu dapat mana mati syahid ni? Saya berjuang kalau mentah masuk. Bila macam mana boleh jadi semangatnya? Syahid dengar ceramah. Ceramah tu cerita kita beli surga dengan darah kita, dengan nenek-nenek. Dan kata ya tak ya juga. Saya pergi lawan musuh apa semua, saya mati syahid. Kata malaikat inilah, kita bacalah ustaz tu dulu masuk. Kerana dia lah awak jadi semangat. Tak gitu? Dia tak ya dulu. Ringkas itu malaikat panggil. Mana dia ulama'-ulama', tutup guru, orang alim, para asatizah yang dulu berusaha untuk nak menjadi orang baik semua. Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Kebetulan para asatizah dan ulama' semuanya terdiri daripada orang yang tawaduk. Mereka kata, wahai tuan malaikat, kami akui gara-gara kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena akui juga kami jadi alim kerana dulu ada yang membantu kami. Kami dulu miskin, tapi ada satu orang kaya, dia bagi dana pada kami. Dia tolong bayarkan iuran kami. Dulu SPM kan kena bayar, ada iuran SPM. Mana mampu kampung. Dia bayarkan, buku-buku dia tolong bayarkan. Kami lepas SPM, dia hantar pula pergi buat Malaysia 3 tahun diploma di kolej mana, dia bayarkan juga. Kemudian kami ke Mesir, tiket kapal terbang dia bagi. Kami belajar di Cairo, ada pula dapat duduk rumah
negeri Selangor ke negeri mana, hasil sumbangan orang juga, bayar RM40 sebulan. Kemudian kami belajar 4 tahun dulu, bagus, balik kami berbakti pula di masjid negeri ini. Jadi kami jadi begini kerana ada yang menolong kami. Maka apa kata malaikat? Mana dulu orang yang menyumbang, yang telah membantu pendidikan anak-anak ini, silakan kamu masuk surga lebih cepat dari orang lain. Sebab itu orang membantu pendidikan ini besar pahala. Sebab pendidikan tuan-tuan, dia ilmu, dia tak pernah habis. Tuan-tuan ajar satu orang Al-Fatihah, baca Fatihah, kita mendengar, kita betulkan. Pertama, ilmu kalau kita beri pada orang, ilmu kita tak habis. Takkan berlaku tuan-tuan ajar Fatihah, tuan-tuan hilang Fatihah tu. Macam mana baca Fatihah? Tak ingat. Macam mana tak ingat? Aku bawa ajar dia tak ingat. Macam duit, bagi habislah, tak ada lah pakai. Ilmu dah Allah muliakan, dia tetap ada pada kita. Orang tu pula, bila dia dapat, dia amal. Selagi dia amal, kita dapat saham. Dia ajar pula orang lain, kita dapat multiplier effect. Selagi dia ajar. Dia macam MLM. Turun. Itu yang sontok. Tapi saya orang kaya-kaya di Indonesia, dia tak tahu rahsia ini. Lepas itu kalau kita pergi Oxford tu wakaf. Satu kawasan, dia buatkan beza-beza school of knowledge apa yang ni. Ada Islamiknya, ada sainsnya gini. Kumpul je satu kompleks, di satu universiti yang besar. Lepas itu orang-orang dulu dia faham benda ini. Lepas itu marilah kita bantu nyumbang. Masjid ni sebahagian lah. Dan masjid ni pun akan ada pendidikannya sendiri, nanti akan ada sekolah dan sebagainya lagi. Dia akan bertambah dari masa ke semasa. Kita malu dengan saudara-saudara kita di Singapura. Singapura tuan-tuan, Majlis Agama Islam Singapura, mereka dapat raih 6 juta Sing dolar tiap-tiap tahun. Hasil daripada potongan gaji umat Islam di Singapura. Dan potongannya tidaklah besar, $2, paling banyak pun $11. Adalah yang sukarela potong lebih sikit, tapi minimum $2 ya. Potong sikit, dapat senang-senang 6 juta dolar boleh dapat. Walaupun mereka tidak ramai, berapa persen dalam umat Islam di sana. Sebab semangat nak membantu. Sebab itu kita merayulah kalau ada tuan-tuan di sini yang terlibat dengan syarikat-syarikat korporat, GLC misalnya, ataupun GLIC, Government Link Investment Company. Dia di Malaysia ni kita ada GLC 462. Kalau GLIC ada 7. Kalaulah GLC dan GLIC ni dapat mewakafkan sebahagian daripada saham syarikat mereka, percayalah banyak masalah masyarakat akan selesai. Bukan benda tak boleh buat. Ada satu syarikat korporat di selatan tanah air, mereka wakafkan saham 3 anak syarikat mereka dengan nilai aset bersih RM200 juta. Dia punya perolehan dividen diagihkan kepada masyarakat. Dia buat untuk pembangunan Islam. Dan dia bantu inventory pertahanan negara, beli peralatan-peralatan ketenteraan. Sebab itu kalau ada di kalangan tuan-tuan sini terdiri daripada para usahawan, yang saya gelarkan usahawan akhirat, wakaflah sebahagian daripada pulangan perniagaan kita. InsyaAllah ianya sangat menguntungkan. Kita balik kepada soal pembinaan masjid kita. Ulama meletakkan bahawa sedekah ataupun sumbangan ini prioriti nombor 1 adalah ibu bapa. Nombor 1. Jangan kita sibuk nak menolong orang di jalanan, sering dakwah apa sampai ke mana-mana, ke negara asing, kita tolong ke Palestin, ke mana, sehingga kita lupa prioriti nombor 1 mak bapak kita. Ceklah rumah mak ayah kita bocor ke tidak, peti air ada pintu, peti air boleh dapat ke tidak. Ini dah berikat dengan tali. Siap, berikat dengan tali. Beli kat DIY, getah kan, saling teksi pakai tak kebut tu kan. Ikatlah orang tua tu. Anaknya kemain gaya lagi. Duduk di kelompok, kereta mewah. Anak, mak peti air gitu. Air panas, shower pula, gila masak. Mak takkan malah nak cerita, anak sibuk. Asal telefon kan, suara. Anak sibuk. Anak bulu gila atau bantuan sampai ke Boja ke mana, rumah mak ni sengit gini lah. Tak boleh begitu, tak betul. Tak betul, cara tu tak betul. Jaga mak bapak kita sementara masih ada. Kalau mak bapak belum pergi Mekah, hantar pergi Mekah. So sibuk tolong orang.
Tolong mak bapak dulu. Bukanlah tolong, tapi lagilah dia merasa di ujung usia ni seronok sikit hidup. Dia dah besarkan kita susah. Bawa pergi ke Mekah. Kalau kita sibuk, suruh adik kita bawakan dia pergi berjalan. Suka mak mak ayah kita suka. Jadi nombor 1 mak bapak. Nombor 2, sedekah masjid dan surau. Masjid dan surau. Dia sedekah masjid dan surau ni tak mesti buat masjid baru. Macam konteks tuan-tuan ni memang untunglah. Buat baru betul. Dia hatta kita bantu renovate masjid pun, itu sudah dikira membina masjid. Dalilnya adalah pernah zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, masa tu dia jadi Amirul Mukminin. Dia nak renovate Masjid Nabawi. Orang protes. Orang kata, "Ya Osman, mu jangan pandai-pandai nak renovate. Inilah binaan zaman Nabi yang kami nak kenang-kenangkan. Kalau dah awak tukar esok, apa lagi kenangan yang ada?" Jadi ramai protes kepada Osman. Osman kata, "Tak, memang saya faham kita ada nostalgia dengan bangunan ni. Dan saya faham tuan-tuan minta saya tinggalkan bangunan ni seadanya. Tapi saya pernah dengar Nabi berpesan, Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlahu. Siapa-siapa yang bantu membina masjid, maka Allah akan bina untuk dia satu bangunan yang serupa di surga nanti." Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu membantu bina masjid pun dikira membina masjid, walaupun renovate. Dia ada satu dalil yang lain. Nabi pernah menyebut, Man bana masjidan lillah kama hasiqitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membantu membina masjid, walaupun masjid itu mafhasiqitat. Mafhasiqitat ni maknanya sarang burung merpati. Mana ada masjid besar sarang burung merpati, sembahyang apa? Tapi simbolik Nabi nak sebut, walaupun masjid itu sebesar sarang burung merpati, au asghar, atau lebih kecil daripada sarang merpati, maka Allah akan bina untuk dia satu rumah dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban. Jadi orang yang bantu membina atau renovate masjid pun sama juga dapat pahala. Sama macam bina masjid. Apatah lagi tuan-tuan nanti nak bina masjid baru, lagilah untungnya. Ada setengah orang, dia lagi masjid tu tak rupa masjid, dia tak nak nolong. Ada. Saya lama main dengan masjid tuan-tuan. Sebelum saya jadi imam besar masjid negeri, saya duduk di bahagian pengurusan masjid. Saya KPP masjid di Jabatan Agama. Kita selalu ada isu tentang pembinaan masjid. Sebab bina masjid ni tak semudah nak dapatkan dana daripada pihak pemerintah, susah. Tak semua boleh. Orang yang ada hubungan-hubungan yang baik, misalnya, dapatlah rujukan daripada ICU semua. Tapi nak dapat dana pada Menteri Agama, macam di wilayah, di special case, dia boleh dapat dana. Tapi ada setengah tempat dia pakai sistem dia pakai sistem bagi 3. Maknanya bagi daripada Menteri Agama, dana daripada masjid sendiri, dan ada pula top-up daripada kerajaan. Dia nak jadi macam-macam cara lah nak dapatkan dana ini. Sebabkan itu, saya tengok pattern orang kita, bila kita dah dapat dana daripada Menteri Agama, dah dapat dana daripada ICU, Jabatan Perdana Menteri, tak cukup lagi. Kita nak daripada sumbangan Korea. Sebab ada setengah negeri diletakkan syarat, anak Korea mesti menyumbang. Sebab takut nanti yang masuk surga orang Menteri Agama kan. Anak Korea rugi. Ini peluang masuk surga. Jadi dia nak educate masyarakat, you kena contribute. Tapi saya tengok pattern orang kita, dia kalau benda akan kedah, dia tak nak sumbang. Dia wait and see. Jadi dia dah nampak ada piling ke, ada lori keluar masuk, dia baru semangat. Waktu esok dah nak siap, lagi dia semangat. Apabila ada rupa, lagi dia semangat. Masa tu berbondong-bondong. Maka kadang masjid pula pening. Macam mana nak duit tu nak mana pula, sebab dah jadi lebih-lebih. Ada lebihan sampai 1 juta kan? Lebih 1 juta, lebih 2 juta, itu biasa. Orang akan makin menyumbang. Lepas tu saya selalu pesan ke masjid-masjid,
Awak kalau nak minta sumbangan jemaah, katalah nak buat tempat wuduk baru, jangan buat iklan, tak ada orang sumbang. Ayo, jemaahlah, kita akan buat tempat wuduk baru. Nabi bersabda, bla 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 bla. Tak ada layannya. Habis jalan ustaz, gini lah. Berapa yang dia? Ada 1,000 pun. Awak buat je dah buku 1,000 tu. Pasang je dah baik lengkor-lengkor beli DIY. Ada lamban DIY tu lagi bagus. Buat gitu. Dia akan lalu dia tengok. Ada rupa gini ni. Jatuh standard kita. Dan duit banyak tu. Berapa tak cukup? Dia akan bantu dia tengok benda dah ada. Ada pun tuan-tuan buat kerja setiap jalan. Buat tempat baik tu, tinggalkan rupa itu. Bila orang tanya ni bila nak siap dah seminggu aku tengok tak ada orang kerja, duit setakat tu punya, oh ya kau pun tak beritahu buat. Dia tu keluar cek. Saya tengok dia sini dah, sini bagus. Sini tengok gambar semangat dah. Belum. Dia tak tunggu orang buat. Bagus tuan-tuan. Orang kita sekarang ni sebab pihak pemerintah nak educate masyarakat kita untuk kita sama-sama membantu lah pembinaan masjid. Saya doa kehadrat Ilahi, moga cita-cita kita ini untuk membina masjid di tempat kita menjadi kenyataan. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa megah apabila masjid yang selama ni kita tengok di dalam gambar saja, dia dah jadi rubuh. Saya banyak terlibat dengan masjid-masjid yang minta bantuan untuk nak luar-luar ke apa ya. Kita bantulah setakat mana tolong campaign kahwin dan jadi duta, tak ada lah duta-duta ni dah tolong sajalah. Jadi kadang kita pergi site visit, kata ustaz ni akan tengok gambar. 2 tahun kemudian bila kita datang dah siap, kita rasa megah. Tuan-tuan orang panjang umur, tuan-tuan akan rasa kesayangan kita kepada masjid itu jadi lain. Sebab kita tengok dia daripada embrio lagi, dalam perut lagi, bukan daripada baby, dalam perut kita tengok ni. Atas keping kertas je. Yang AJK penaja ni jangan ceritalah menangis siang malam. Tengok masjid, dia rasa sebab dapat juga panjang umur kita sembahyang di masjid. Jadi kita pun umur tak tahu berapa lagi Tuhan nak bagi pinjam ni. Kalau dapat dipercepatkan sumbangan, maka cepatlah masjid ini dapat didirikan insya-Allah. Saya kira 12 juta ni sekejap, tuan 12 juta patut sekejap lah, tak adalah lama sangat. Sekejap je 12 juta. Masjid mana itu? Masjid Bandaraya, Masjid Bandaraya di Kuantan, 30 juta. Sekejap je. Kejap tak kejap, tahun juga. Tak adalah 10 tahun tak dapat. Sebab orang akan jadi, sekarang ni dah lain. Saya tengok pattern orang sekarang ni dah lain. Dia jadi nak masuk surga tu nak sokat-sokat semua kan. Jadi kata, syukur ni ustaz, mana saya sedekah, saya mati esok kubur tak panas ustaz, tak panas. Dia nak dia nak gitu, dia nak ROI return on investment tu ada. Tak ada masalah mana return on investment pun, tapi bukanlah bentuk untung dalam kubur lah. Bukanlah kita manifesto ni dah buat manifesto ustaz ni janji surga saja dah. Dia bukan ayat saja ni, ayat daripada Quran hadis. Jadi moga-moga dengan sumbangan kita esok kita rehat sajalah dalam kubur, mudah-mudahan. Jangan daripada duit rasuah dah lah, itu memang tak adalah dapat pahala, kenalah daripada duit yang elok. Buat dia akhir ataupun penghujung ini tuan-tuan ya, apa yang boleh kita sama-sama bantu adalah kita pastikanlah cita-cita kita untuk mendapatkan masjid di karya kita ini menjadi kenyataan. Cuma adab kita dalam nak mengumpul sumbangan ataupun nak membantu masjid atau apa saja, agama mengajar ada 4 perkara. Pertama, jangan menyebut-nyebut, jangan mungkit, jangan ujung. Contohnya, kita perlu 12 juta. Tuan-tuan mungkin ada rezeki lebih, ada dapat projek ke PM baru bagi kita ke apalah, rezeki lah, kita dapat rezeki, kita pun bagilah masjid ni 1 juta. 1 juta bagi. Memang kaya 1 juta senyum tuan-tuan, 1 juta. Tuan-tuan yang membutuhkan penyumbang terbanyak, jangan nyebut. Sebut boleh buat mocek, kamu tak salah, jangan mungkin. Mungkin maknanya keluar dari mulut kita, kalau bukan aku bagi duit, tak ada masjid sini tau. Jangan. Ayat itu kena jaga.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jaga mulut, jangan kau batalkan pahala sedekah dengan mengukit. Macam mengukit, macam kita nolong orang kan. Anak saudara kita jaga pada kecil sampai besar, sampai dia belajar kita bantu dia. Dia buat adalah hari tu dia buat biadab sikit, kita nak marah dia. Kau ni pun hajar betul ya. Kau tahu bukan kalau aku tak hantar pergi sekolah masa kecil pun kau tak jadi macam ni tau. Rugi sangat, batal habis. Tuan-tuan nak marah-marah, tapi jangan guna ayat-ayat kalau aku, jangan. Kalau aku, boleh. Jadi kita doa, dia bukan tak bagi tuan-tuan sedekah sejuta dah. Sedekah sejuta cuma jangan rukit. Kalau setakat RM10 tak payah nak rukit, orang nyampah dengarnya. Bagi RM10 rukit siap malam. Pulang balik je lah, tuan-tuan. Dia RM10. Bagi RM10. Macam-macam water minta macam delia nak itu nak ini. Bagi RM10. Rezeki dia. Surat aku ni mesti sekali RM10 je. Yang kedua, kalau boleh berikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqa mimma tuhibbun. Surah An-Nahl ayat 60. Beri yang terbaik. Maknanya apa yang terbaik tuan-tuan semua sumbangkanlah. Ada orang masjid saya tengok, dia tak sumbang duit, dia sumbang keperluan masjid. Maknanya masjid esok kadang-kadang 12 juta, ada masanya fizikal saja, dalam kosong. Mungkin tak kira sekali ke apa, wallahualam tu pun ada orang dulu janji nak bagi tapi kemudian janji dicapati, ada kan gitu. Dalam masjid kosong, suruh gitu. Jadi masa itu ada semua orang, dia akan bantu sumbangan dari segitu pula. Kapet tidak murah tuan-tuan. Apa lagi? Aircon tidak murah. Apa lagi? Kalau nak hias, lagi lah. Kalau landscape, 10% daripada harga masjid adalah landscape. Baru semenggak ke masjid. Apa lagi? Chandelier. Sebagai chandelier ya. Chandelier. Hiasan, lampu dinding, awal-awal, tu semua perlukan pada kos. Dan kos yang paling mustahak, pay system. Tak guna masjid comel, pay system teruk. Tak guna. Dia sebab syarat masjid untuk nak jadikan tarikan orang datang, nombor 1, imam mesti sedang. Nombor 1, jangan cari imam kuat batuk, letih orang melayan. Kalau dia batuk kuat, tahu kita klinik, cik perempuan kita faham. Jangan banyak batuk. Yang kedua, imam muda. Jangan muda sangat sampai tak kahwin, susah pula nanti. Jadi orang jadi susah, jadi fitnah banyak sangat. Dulu ada kita ambil imam muda, datang jemaah mengadu. Kenapa minta pecat lah imam ni? Kenapa? Tunjuk gambar, orang main snooker. Lagi lah imam ambil geng-geng muda, malah lagi main snooker. Kalau main tak apa, masuk pertandingan, naik Johan. Yang Johan tu tokek snooker, naik Johan, imam. Payah tu muda sangat. Dia muda lagi, kita pernah muda, faham lah. Payah tu. Cari yang muda, mana energetik lah, sehat. Kalau boleh good looking, dia ada markah tu. Kalau imam muda, sehat, lawa, baca sedap, orang buat live tuan-tuan. Makcik belakang buat TikTok live. Suka sangat dapat imam comel, suka. Lepas tu aircon kena ada. Ada setengah masjid dia sayang alam sekitar. Kami ustaz, kami tidak masak aircon. Kalau kami adalah menjaga alam sekitar. Okey, tak ada salah. Lepas 3 bulan datang, elok ada aircon balik. Tak boleh, cuaca kita tak dapat. Kecuali masjid Cameron Island, nak sesuai lah. Cameron Island, Bukit Belera, Pulau Pinang, sesuai lah. Tak ada aircon, bersedar kereta. Tak boleh, kena ada aircon. Ada dulu-dulu tahun 90-an, JKR punya spek buat masjid, tak ada design untuk aircon. Dia banyak buat arch untuk angin masuk. Tapi zaman dulu kiri kanan kosong. Sekarang bangunan naik banyak, angin tak ada. Anginnya bila terlalu banyak arch, nak letak di mana aircon? Kan macam tuan-tuan ni ada dinding rata lagi, boleh letak. Akhirnya pakai yang stand punya, tak sejuk. Nak gantung siling, kubah tinggi. Akhirnya dibuat ducting macam industri, cekilat. Dah macam ular saru belengkok keliling. Kita ingat bapak ular keliling, hak habis hilang. Habis tu design nak kena. Sebab arkitek dia ada seni dia lah. Dia lukis dia memang sedap tu kan. Melukis siapa tak suka. Oh dia buat gini. Yang jurutera ni yang penting. Termasuk kita yang jaga.
Kalau lawa sangat artistiknya, salah bocor pula. 3 tahun kerja banyak beli berjemaah. Tak ada yang tu tuan. Dia buat kubah keliling beli. Macam dia haram pula. Mula beli. Tapi susah, maintenance paling penat. Jadi janganlah buat design pelik-pelik sangat. Buatlah design yang sesuai. Cara orang kampung je, buat atap gini sudah. Hujan turun. Tak ada lampu-lampu, hujung-hujung. Senang cerita. Lepas tu masjid, kalau imam sedap, ada aircon, PA system tak sedap. Tak guna. PA system kena tip-top. Dan PA system bukan murah. Kalau boleh masuk sekali dalam 12 juta, kira lah balik. Masjid yang terbaik PA system Malaysia, Masjid Shah Alam. Kira lah belajar orang dia. Tapi 1.2 juta lah. Masjid Raya, Masjid Negeri Pahang, duduk tempat keempat. 4 terbaik Malaysia. Kos 400,000 lebih. Baru dapat bunyi yang sampai tahap batuk pun sedap. Saya ada 6 imam. 3 imam qari Quran, sedap lah baca. Ada 3 lagi imam, dia baca sosok lah. Saya sedap sangat. Tapi sedap saya sikit je daripada dia orang. Ada seorang imam pula, dia kuat batuk. Bukan ni seorang waktu hospital ni. Dia bukan batuk COVID ni tak. Dia betul tekak semua. Tak apa ada orang tekak. Saya sakit juga. Dia macam happy. Tapi sejak kami beli PA system baru ni, canggih betul, 400,000 ni, dia bagi macam iPad, dia rakam suara setiap-tiap orang. Dia rekod kita suara untuk auto-tune. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rekod tak, imam 1, imam 2. Jadi bila kita bertugas, tekan tu, dia terus auto-tune. Macam hospital punya line tu. Bila azan macam kau suara tak sedap, dia sedap, auto-tune. Jadi bila imam yang batuk, kok batuk ni, batuk jadi sedap. Ada suara delay. Wah, ini sudah batuk. Dia pakai distortion. Wah, kalau batuk sedap bayanglah. Jadi itu duit itu tuan-tuan. Tapi tak apalah, pergi ke yang terbaik. Saya tidak katakan benda ni mungkin masuk dalam kos. Tapi kalau tak ada esok, tuan-tuan belanja lah PA system, belanja bagus tuan-tuan. Sebab itu dia, PA system ni dia kena buat rawatan akustik. Dia tak boleh, tak apa, kami ustaz, kami ada duit, kami beli. Berapa harga? Jenis apa? Biar kami beli. Dia bukan soal beli, dia soal kena buat rawatan dulu. Sebab fizikal bangunan memainkan peranan dari segi gema suara. Saya pun tak kecil bukan bidang kita kan. Jadi kami panggil orang konsultan ni, dia bawa satu alat, dia letak tengah padak tengah kapitnya ni, pong, dia ukur berapa jarak ke dinding. Dia ada bawa komputer bawa lagi. Ni start 12 desibel. Yalah, desibel pun desibel lah, belum nak buat ni. Kita tak kurang kalau jadi 2. Okey. Buatlah apa yang betul. Dia tampal ada akustik punya seni supaya suara tu boleh lantun balik. Macam-macam nak bela buah hantu saka tu lah tuan-tuan. Dia nak rawat dulu baru beli barang. Gitu. Kita benda tak kerti, tahu ngaji je. Pun kena ada sound engineer. Sekarang saya pun dah ada sound engineer seorang. CAB, jurau audio visual, kita ambil 2 orang. Kena ada orang pakar. Tapi sound engineer sekarang di masjid saya lah. Bukan sebab saya pandai sound engineer. Kerja saya sound engineer. Engineer yang lembab-lembab buat kerja tu saya sound. Sekarang ni bila nak selesai PA system ni, humming dia aku dengar. Dah lembab sangat. Sorry bos, saya sound engineer. Itu kerja terbaru saya lah. Jadi yang kedua, berikan yang terbaik. Yang ketiga, manfaat sedekah mesti sesuai dengan yang menerima. Macam masjid, tuan-tuan nak sedekah apa? Duit. Ini paling bagus lah. Tapi masjid kita perlukan benda-benda tadi. Kipas helikopter, aircon, kapet. Kita perlukan kepada tabung yang tak boleh dipecah oleh orang mati. Apa lagi kita perlu? Benda-benda begitulah yang kebajikan untuk masjid. Jangan bagi benda tak berfaedah untuk masjid. Mesin karaoke tak ada faedah. Sebab tu walaupun mana tak ada guna. Kursi urut, itu boleh sedekah. Sedap tu tak pilih imam, jangan tak tahu. Imam letih terawih tuan-tuan. Suka juga. Sedekah jubah ke imam. Imam suka kan? Ni jubah yang
Jubah imam kan. Sebab imam kalau bertugas tak senonoh, kalau menyampah kita tengok ada pakai lebih kurang tak boleh, kena ada disiplin. Serban ke, kopiah ke, ni pakai t-shirt, walaupun minat bola sekalipun jangan pakai t-shirt tu kan, tak boleh. Dia kena jaga image. Kalau boleh stokir, dia tengok kuku lah, boleh kayu perahu kuku tak foto, ambil ke imam ni contoh. Kena smart, baru jemaah suka semayang. Lepas sedekah lah apa buat, mesin basuh kapet. Tu kalau dapat sedekah bagus. Kapet ni mana pernah cabut, pernah jemur. Dia dapat sebulan sekali cuci. Kami masjid negeri sebelum Ramadan ada majlis mencuci kapet. Jemaah ramai datang. Bukan yang buat kerja, dia nak tengok. Sebab suka. Kita panggil syarikat lah buat. Dia sedut kotoran ni, dia pakai chemical dia. Dia masuk dalam satu tong tu hitam semua air. Jadi dia orang rasa insaf. Allah Ustaz hitam, inilah dosa ni, awak semua dosa banyak. Dia sujud tu turun. Saja guru orang jemaah kan. Ya Ustaz dosa, ya. Padahal kaki kau pijak kaki habis begini. Lepas bila dah bersih tu, dia ada wangi kan. Sujud. Oh lama sujud. Macam-macam suka tengok. Itu kalau tuan-tuan boleh sponsor bagus. Jadi berikan yang sesuai dengan penerima. Dan yang terakhir, sedekah biarlah sesuai dengan kedudukan kita. Janganlah malam ni gara-gara tuan-tuan semangat cerita pasal sedekah wakaf masjid, tuan-tuan bagi semua harta benda, tak ada tinggal sekeping untuk diri sendiri. Siap jumpa dengan pengurusi masjid, saya ingat rumah saya tu saya bagilah ke masjid, urus dalam jual apa yang patut. Habis masjid nak duduk mana? Tak apalah, saya tidur masjid je lah. Dia pula jadi asnaf pula kan. Tak pasal-pasal jadi asnaf. Tak boleh gitu. Dia sesuai dengan kedudukan je lah. Cara susah, sedekah cara susah. Yang kaya, sedekah cara kaya. Pernah dulu zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kaya, tapi dia tak nak rakyat dia terlalu pampered. Semua benda dia bagi. Jadi dia buat mobilisasi dana. Korang mesti bantu dana negara. Jadi dia minta tiap-tiap tahun rakyat dia hantar sumbangan ke istana. Bukan untuk dia, untuk negara. Kan Nabi Sulaiman ni dia, rakyat dia termasuklah haiwan. Jadi diceritakan gajah. Gajah datang bawa kerbau. Kerbau pun datang bawa kambing. Kambing datang bawa ayam. Ayam datang bawa belalang. Belalang datang bawa semut. Sumbangan masing-masing. Beratulah depan Nabi Sulaiman. Kebetulan gajah yang bawa kerbau, beratur sebelah belalang yang bawa semut. Jadi gajah bila tengok belalang bawa semut, dia sindir. Hai belalang, semut je. Tengok ni, kerbau. Ini baru semangat. Semut, mana? Tak ada kesan pun. Dia kutuk yang ke belalang. Belalang kecil hati. Dia adalah kecil-kecil hati pula lagi. Percakapan mereka didengari oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian ni sesuaikan ikut orang yang memberi. Maka kalau gajah datang bawa kerbau, munasabah saiz dia. Kan tak munasabah kalau belalang datang bawa kerbau, tak sesuai. Bukan saiz awak. Dan belalang datang bawa semut pun munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah kalau gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya ingat tuan-tuan yang duduk di Bukit Ceras ini, gajah-gajah semua. Jadi kita harap semangatnya pun macam gajah juga. Janganlah kita jadi orang yang kedekut. Jangan jadi orang kedekut dan tamak, menolong orang dia tak ada, menimbun harta tak agak-agak, orang miskin buat-buat tak nampak. Orang beriman dia takkan kedekut. Takkan kedekut. Nabi sebut la yajtami'u syuh wal iman fi qalbil abdan abada. Takkan bergabung iman dan kedekut dalam satu masa. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut, setan kaya jering. Lama berfikir bila nak menyala kerana takut tabungnya kering. Ada orang itu. Ayo, jadilah kita orang yang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut pun beramah. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pada malam ini.
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.